Salam sejahtera Dr. Noria. Saya dan ahli kumpulan saya akan membantahkan hasil kajian kami iaitu fungsi bunga jarau pada masa dahulu dan kini. Sebelum saya memulakan pembantahan ini, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya ialah Lolita Eba Nagumbar. Nombor metrik 107114. Saya akan membantahkan bahagian definisi bunga jarau. Jarau bermaksud kegiatan menghiris kulit kayu menjadi hirisan kecil. Bunga jarau merujuk kepada kelompok kayu yang diparut serta berjajar pada hujung batang kayu tersebut. Bunga jarau juga selalu dikatakan satu hirisan atau rautan nipis pada kayu atau buluh serta rotan yang kering dan kemudian boleh dibentuk menyerupai kelompok bunga. Seterusnya, saya akan membantahkan lokasi kajian kami, iaitu di Akademik Persatuan Daya Iban, Sarawak, asal dia di Kuching. Asal dia ditubuhkan pada tahun 2013 yang diketuai oleh Encik Mambung Ugang. Menurut beliau, tujuan asal dia ditubuhkan adalah untuk mengembangkan dan menghidupkan semula budaya kaum Iban dari pelbagai aspek. Seterusnya, asal dia juga menjalankan pelbagai kelas seperti kelas pantun Iban, kelas tarian, najat dan membuat bunga jarau dan sebagainya. Asal dia dijalankan secara terbuka tanpa mengira kaum dan agama. Ini bermaksud asal dia boleh disai oleh pelbagai agama dan kaum. Nama saya Julian Chen dengan nombor metrik saya 307086. Terdapat 3 kenyataan masalah yang akan saya jelaskan hari ini. Kenyataan masalah yang pertama ialah kehilangan tradisi. Seni dan fungsi bunga jarau semakin dilupakan oleh generasi muda. Kenyataan masalah yang kedua ialah perubahan fungsi. Fungsi tradisional bunga jarau pada zaman dahulu tidak relevan lagi pada zaman sekarang. Kenyataan masalah yang seterusnya ialah kekurangan kesedaran. Kurang mendokumentasikan falsafah, asal-usul dan fungsi bunga jarau. Seterusnya, saya ingin membentangkan objektif kajian dalam kajian bunga jarau. Yang pertama, mengenal pasti asal-usul bunga jarau dalam kalangan masyarakat Iban. Yang kedua, mengkaji fungsi bunga jarau digunakan dalam kalangan masyarakat Iban pada zaman dahulu dan kini. Yang terakhir, menganalisis falsafah penggunaan bunga jarau dalam kalangan masyarakat Iban pada zaman dahulu dan kini. Sebelum saya meneruskan pembentangan ini, saya ingin mengenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya adalah Kiseralim dan nombor kad metrik saya adalah 107098. Pertama sekali, mari kita lihat beberapa sorotan kajian lepas. Menurut Uchimori 1978, bunga jarau ditempatkan di hadapan rumah panjang masyarakat Iban. Fungsinya adalah untuk menghalang roh jahat atau roh jahat daripada memasuki rumah panjang, menunjukkan kepercayaan spiritual yang kuat dalam budaya mereka. Seterusnya, Muhammad Johari Abdul Hamid 2001 menyatakan bahawa bunga jarau merupakan seni tradisional penting dalam budaya Iban di Sarawak. Ia diperbuat daripada kayu khas yang dikenali sebagai kayu purang. Menurut Eri Jensen 1993 pula, seni tradisional seperti bunga jarau mencerminkan keseluruhan pengetahuan, pengalaman, sikap dan corak tingkah laku masyarakat. Ini bermakna ia bukan sekadar hiasan, tetapi juga lambang identiti dan warisan yang diwarisi dari generasi ke generasi. Akhir sekali, menurut Susan Cemerai Anding 2003, sejarah dan tradisi kehidupan masyarakat Iban, khususnya di rumah panjang, sangat mengagumkan. Ada resam ini memperlihatkan kehidupan mereka semasa zaman penjajahan Raja Brooke. Bergerak ke bahagian kedua, iaitu metodologi kajian. Dalam kajian ini, kumpulan kami menggunakan beberapa pendekatan metodologi. Pertama, kami menggunakan kaedah kajian kuantitatif yang digunakan untuk menganalisis data secara statistik. Manakala, kaedah kajian kualitatif yang membantu dalam memahami isu secara mendalam
melalui interpretasi data deskriptif. Sebagai contoh, penggunaan kaedah kuantitatif melalui kaedah soal selidik. Soal selidik digunakan sebagai instrumen utama untuk mengumpul data daripada responden. Kaedah ini memastikan maklumat yang diperoleh adalah sistematik, relevan dan sesuai dengan objektif kajian. Contohnya, melalui Google Form. Manakala, kaedah kualitatif digunakan melalui kaedah temu bual. Temu bual dilakukan bagi mendapatkan maklumat yang lebih terperinci daripada individu tertentu. Pendekatan ini membolehkan pengaji memahami pandangan dan pengalaman responden dengan lebih mendalam. Sebagai contoh, menemu bual Encik Mambong dari Akademi Asadia. Itu saja daripada saya. Sekarang saya akan memberikan pematangan ini kepada orang yang seterusnya. Nama saya Liviani Ana Remenyuin, nama metrik 107121. Saya akan membentangkan bahagian 6.2.1 yaitu mengenai pasti asal-usul bunga jara dalam kalangan masyarakat IBAN. Ini adalah graf bilangan responden yang mengetahui kewujudan bunga jara. Sebanyak 68 orang responden yang mengetahui kewujudan bunga jara dalam masyarakat IBAN. Manakala didapati 36 responden yang tidak mengetahui kewujudan bunga jara ini. Hal ini dikatakan demikian karena kebanyakan budaya masyarakat IBAN zaman dahulu telah ditelan zaman dan semakin dilupakan oleh generasi muda zaman sekarang. Salah satunya bunga jara. Antara sebabnya adalah karena peredaran zaman muda yang semakin maju. Budaya dari negara barat telah mempengaruhi generasi muda zaman sekarang yang menyebabkan mereka kurang berminat untuk mengambil tahu akan budaya peninggalan nenek moyang mereka dahulu. Contohnya budaya seperti bermain alat musik modern seperti gitar dan permainan video. Akibatnya mereka lebih terdedah kepada teknologi luar. Seterusnya, ini merupakan graf asal-usul bunga jara. Berdasarkan kajian, didapati asal-usul bunga jara adalah bahagian dari mitologi tradisional suku IBAN di Sarawak. 4 orang responden sangat tidak setuju dengan kenyataan ini, manakala 23 orang responden tidak pasti dan 77 responden yang sangat setuju. Manakala bunga jara dihasilkan dari kayu porang. Sebanyak 31 orang responden yang tidak pasti bahwa bunga jara dihasilkan dari kayu porang, manakala 73 orang responden sangat setuju bahwa bunga jara dihasilkan dari kayu porang. Bahagian seterusnya adalah 6.3.1 yaitu mengkaji fungsi bunga jara digunakan dalam kalangan masyarakat IBAN pada masa dahulu dan kini. Ini adalah graf fungsi bunga jara. Berdasarkan graf didapati 2 orang responden sangat tidak setuju, 36 responden tidak pasti, dan sebanyak 66 responden sangat setuju bahwa fungsi bunga jara pada zaman dahulu adalah untuk aktiviti ritual dan alat amaran kepada penduduk kampung. Contohnya, Musa akan menghantar bunga jara terlebih dahulu ke kampung Musa sebagai amaran untuk bersedia untuk berperang. Seterusnya, 19 orang responden tidak pasti dan 85 orang responden setuju bahwa bunga jara digunakan sebagai hiasan rumah pada zaman sekarang. Contohnya, sebagai hiasan latar belakang semasa majlis perkawinan masyarakat IBAN. Sekian saja daripada saya. Bahagian seterusnya saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Sebelum saya meneruskan dengan bahagian saya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Lidiana Magdalena Ana Matthew dengan nombor metrik 107120. Saya akan meneruskan dengan perbincangan berkaitan analisis data dan penemuan berkaitan dengan falsafah bunga jara dalam kalangan masyarakat IBAN pada masa dahulu dan juga pada masa kini. Di sini kami telah meletakkan 3 poin penting, iaitu yang pertama, adakah kita bersetuju bahawa bunga jarau merupakan simbol harapan dan juga perlindungan? Yang kedua, sebagai lambang harapan dan perlindungan? Dan yang terakhir, adakah bunga jarau merupakan simbol keberkahan dan juga kesejahteraan? Menurut data yang telah kami dapati dan dikumpul secara keseluruhan, terdapat 64 orang responden yang terdiri dengan lelaki dan perempuan yang sangat setuju dengan kenyataan bahawa bunga jarau merupakan simbol keberkahan dan kesejahteraan. Manakala, terdapat 36 orang responden pula tidak pasti dengan pernyataan tersebut dan 3 orang responden yang sangat tidak setuju dengan pernyataan tersebut.
Bagi poin yang kedua pula, terdapat 56 orang responden yang sangat bersetuju bahawa bunga jarau merupakan lambang hubungan alam dan roh leluhur. 47 orang menyatakan tidak pasti dan 1 orang sangat tidak bersetuju dengan hal yang telah kami nyatakan. Dan yang terakhir, terdapat 57 orang responden yang sangat setuju berkenaan dengan kenyataan yang mengatakan bunga jarau ini merupakan simbol harapan dan perlindungan. Manakala, terdapat 45 orang pula tidak pasti dengan hal tersebut dan 2 orang menyatakan sangat tidak setuju. Secara kesimpulannya, bunga jarau masih digunakan dalam kalangan masyarakat Iban pada masa kini. Namun begitu, fungsi penggunaan bunga jarau pada zaman dahulu sangat jauh berbeza dibandingkan dengan zaman sekarang. Dahulu, bunga jarau ini digunakan dalam upacara pemujaan, simbol amaran dan sebagai kalender untuk menandakan hari penting tertentu seperti Hari Gawai. Pada zaman ini, bunga jarau hanyalah dijadikan sebagai hiasan semata-mata. Golongan muda pada zaman sekarang kurang pengetahuan berkaitan dengan bunga jarau. Hal ini disebabkan mereka kurang didedahkan dengan budaya bunga jarau ini. Usaha yang berterusan dari pelbagai pihak perlu dikekalkan agar budaya tersebut tidak tenggelam di telan zaman. Pihak berwajib seharusnya mendedahkan penggunaan dan cara pembuatan bunga jarau secara meluas agar budaya ini tidak dilupakan oleh generasi-generasi yang akan datang. Sebelum saya mengakhiri perbincangan ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih khususnya kepada Dr. Nuria kerana telah memberikan tunjuk ajar sepenuhnya. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam kajian ini. Sekian, terima kasih.